Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua calon SPM di seluruh negara pada tahun 2020, iaitu pada tahun ini. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan teknik menulis rumusan Bahasa Melayu bagi kertas 2, 1103/2 SPM. Di sini cikgu akan terangkan bagaimana teknik menulis rumusan. Yang pertama, baca arahan soalan rumusan yang diberi dengan teliti. Maksudnya, apabila anda telah mendapat soalan rumusan, iaitu soalan pertama dalam kertas Bahasa Melayu, kertas 2, anda baca dulu arahan soalan, rumusan yang diberi dengan teliti. Kemudian, fahami dan fokus tentang kata kunci ataupun kita kenali juga sebagai tema isi tersurat dan tersirat yang telah dihitamkan dalam arahan soalan. Maksudnya, kata kunci itu telah pun dihitamkan dalam arahan soalan. Jadi, anda boleh garis kata kunci tersebut menggunakan pen atau pensel, dan tulis kata kunci yang pertama merupakan isi tersurat dan kata kunci yang kedua merupakan isi tersirat. Seterusnya, baca petikan dan tentukan isi tersurat berdasarkan kata kunci yang diberi. Kemudian, tentukan isi tersirat juga berdasarkan kata kunci dalam arahan soalan. Okey. Kemudian juga tentukan kata kunci atau tema bagi isi pendahuluan dan tentukan dua aspek penting dalam kesimpulan rumusan, iaitu maksudnya dalam kesimpulan rumusan itu mesti ada harapan ataupun dikenali sebagai cadangan dan kesan harapan ataupun kesan cadangan. Okey, dengan baik cikgu akan terangkan rumusan mesti ditulis dalam 4 perenggan, iaitu perenggan pertama isi pendahuluan, perenggan kedua isi tersurat, perenggan ketiga isi tersirat dan perenggan keempat merupakan isi penutup atau kesimpulan. Dan kira jumlah perkataan dalam rumusan dan tulis jumlah perkataan tersebut di sudut kanan rumusan anda. Maksudnya, selepas anda membuat rumusan yang lengkap, maka anda kena kira satu persatu perkataan rumusan dan letakkan dalam kurungan jumlah patah perkataan rumusan anda. Kemudian yang penting sekali, sila semak ejaan dan bahasa rumusan anda. Sekarang kita tengok bila anda membuat latihan rumusan atau menjawab soalan rumusan, yang perkataan yang penting di sini ialah kata kunci dan perkataan sinonim dengan kata kunci yang telah dihitamkan dalam arahan soalan. Okey, cuba kita tengok kat sini. Punca-punca, perkataan sinonim dengan punca-punca ialah sebab-sebab atau faktor-faktor. Kesan-kesan, perkataan sinonimnya akibat, implikasi, impak dan natijah. Langkah-langkah, perkataan sinonimnya cara, kaedah, usaha, strategi dan tindakan. Kebaikan, perkataan sinonim faedah, manfaat, keistimewaan, kepentingan, keuntungan dan kelebihan. Keburukan, perkataan sinonimnya kelemahan, kekurangan, kepincangan, kerugian, masalah ataupun kesan negatif. Peranan sama dengan perkataan sinonim fungsi, tanggungjawab, tugas dan tindakan. Sumbangan, perkataan sinonimnya jasa dan bakti. Kekangan sama dengan halangan, masalah
kesulitan, rintangan dan cabaran. Ciri-ciri sama dengan kriteria. Dan akhir sekali fenomena sama dengan keadaan atau situasi. Perkataan sinonim ini penting sebab anda mesti menukarkannya dalam isi pendahuluan nanti. Okey, seterusnya, sebelum anda menulis rumusan yang lengkap, cikgu akan terangkan bagaimana mengira perkataan dalam rumusan. Sekarang kita tengok ya, perkataan yang dikira sebagai satu perkataan, contohnya nama khas. Okey, contoh kat situ SMK St. Mary, satu patah perkataan. Ya, kemudian perkataan berulang atau kata ganda, ya, dikira sebagai satu perkataan. Penggunaan kata sendi di dan ke juga dikira sebagai satu perkataan. Tarikh, ya, contohnya 9 September 1972 dikira satu perkataan. Kemudian angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan. Contoh 1972. Ataupun yang ditulis, ingat ya, yang ditulis sama ada dengan nombor atau perkataan juga dikira sebagai satu perkataan. Dan gelaran. Contoh kat situ, Tan Sri Khairuzi Malik. Okey, kita tengok kalau gelaran ada Tan Sri, ya, kemudian ada diikuti nama pun dikira sebagai satu perkataan. Okey, seterusnya di sini cikgu akan terangkan markah rumusan. Ya, markah penuh rumusan sebanyak 30 markah. Jadi 30 markah ni banyak. Ya, dan bahagian rumusan ini sebenarnya pelajar-pelajar boleh skor untuk bahagian rumusan. Ya, setiap isi rumusan diberi 2 markah. So ingat dengan baik, setiap isi rumusan diberi 2 markah. Jadi isi keseluruhannya akan menjadi 20 markah. Kemudian dicampur dengan bahasa 10 markah, maka jumlah keseluruhan rumusan 30 markah. Okey, kita tengok pula aspek pemarkahan isi dan bahasa dalam rumusan. Okey, peringkat baik, ya, kita tengok kat situ markahnya kalau 18 hingga 20, ya, markah bahasanya 9 hingga 10, kat situ dah jelas, ya, huraiannya. Kesinambungan isi baik, struktur ayat dan juga tata bahasanya baik, kosakata luas, tanda bacaan dan ejaan juga betul. Ya, kalau markah sederhana, markahnya antara 12 hingga 14 dan juga markah isi antara 8 hingga 11. Markah bahasa 6 hingga 7 atau 4 hingga 6, maka huraian anda mestilah menunjukkan kesinambungan isi masih baik, struktur ayat atau tata bahasa masih memuaskan, kosakata kategorinya masih memuaskan, tanda bacaan atau ejaan juga dikategorikan sebagai masih memuaskan. Dan untuk peringkat lemah, markah isinya antara 1 hingga 7, manakala markah bahasanya 1 hingga 4, menunjukkan pada keseluruhannya dalam keadaan serba kekurangan atau tidak memuaskan. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar cikgu semua akan berada di bahagian peringkat baik dan boleh skor kat situ, isi 20 markah, bahasa 10 markah. Okey, seterusnya. Okey, sekarang cikgu ada disertakan di sini petikan rumusan. Ya, petikan rumusan yang cikgu ambil dalam blog, ya, dalam Google. So kat sini bila kita tengok ya, baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor berlakunya longgokan sampah dan kesan-kesan longgokan sampah. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Jadi cikgu nak ingatkan di sini, ingat ya, jumlah patah perkataan tidak melebihi 120 patah perkataan. Jadi anda semua mesti ingat, ya. Pastikan anda menulis rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan.
Okey, sekarang anda tengok semua ya. Faktor-faktor berlakunya longgokan sampah itu merupakan kata kunci isi tersurat. Sebagaimana cikgu terangkan dalam PowerPoint yang pertama kedua tadi. Ya. Dan kesan-kesan longgokan sampah merupakan kata kunci isi tersirat. Bila anda hendak membuat isi pendahuluan, maka senang saja iaitu anda tukarkan faktor-faktor dengan perkataan yang sinonim tadi. Cikgu dah jelaskan dalam PowerPoint tadi perkataan sinonim ya yang ada dalam rumusan. Jadi kena ingat apa perkataan sinonim dengan faktor-faktor. So anda kena ingat dengan baik. Seterusnya kita tengok ya. Tadi kita dah tengok nanti anda boleh baca sendiri petikan rumusan yang cikgu bagi. Dan sekarang cikgu teruskan kepada teknik menulis isi pendahuluan. Okey. So kat sini terdapat dua cara menulis isi pendahuluan. Cara yang pertama, anda boleh tulis ya, iaitu petikan membincangkan. Ingat ya, tukar perkataan sinonim dengan kata kunci pertama dalam arahan soalan. Iaitu kata kunci yang pertama tadi faktor-faktor. Jadi sekarang kita tukar kepada punca-punca atau sebab-sebab. Kerana punca-punca atau sebab-sebab ini merupakan perkataan sinonim dengan faktor-faktor. Ya, jadi anda boleh tulis macam ni. Petikan membincangkan punca-punca atau sebab-sebab berlakunya longgokan sampah di negara kita ataupun di Malaysia. Ya, jadi kat situ anda dapat 2 markah. Bila anda menggunakan perkataan petikan, maka bila anda menulis isi pendahuluan, maka ada satu kata kunci saja. Ya, iaitu punca-punca ataupun sebab-sebab berlakunya longgokan sampah dan mesti tambah di negara kita atau di Malaysia. Jadi bagaimana untuk anda tambah untuk melengkapkan isi pendahuluan tersebut? Anda kena tengok rumusan itu secara keseluruhannya. Ya, sama ada di negara kita ataupun di mana. Ya, petikan rumusan tadi. Ya, okey. Seterusnya, cara yang kedua, anda boleh tulis rumusan membincangkan punca-punca atau sebab-sebab berlakunya longgokan sampah dan kesan-kesan longgokan sampah. Okey, jadi kalau di sini cikgu cadangkan anda terus menjawab isi pendahuluan menggunakan cara kedua. Kerana cara kedua ini lebih senang untuk calon skor dapat 2 markah di sini. Di mana cara kedua ini anda menggunakan perkataan rumusan di depannya dan menggunakan 2 kata kunci iaitu anda terus tulis saja rumusan membincangkan punca-punca. Tukar saja faktor-faktor tadi kepada perkataan yang sinonim iaitu punca-punca. Kemudian anda salin direct arahan dalam soalan tadi. Ya, rumusan membincangkan punca-punca atau sebab-sebab berlakunya longgokan sampah dan kesan-kesan longgokan sampah. Jadi cara kedua ini lebih senang sebenarnya pelajar untuk skor 2 markah bahagian isi pendahuluan. Cikgu harap jelas di sini bagaimana untuk menulis isi pendahuluan. Okey, seterusnya kita tengok ya. Sekarang ni kita nak menulis isi tersurat. Okey, dengar dengan baik. Isi tersurat yang anda kena keluarkan sebanyak 6 isi. Kebiasaannya dalam petikan tadi akan terdapat 8 atau 9 ataupun 10 isi tersurat. Kadang-kadang ada 11 isi tersurat. Ya. Isi tersurat ini maksudnya isi yang ada dalam petikan. Ya. Kemudian bila anda ingin menulis isi tersurat, maka anda kena tulis dulu kata kunci dalam arahan soalan. Iaitu kata kuncinya faktor-faktor berlakunya longgokan sampah. Ya. Okey, dan dengar dengan baik, ingat ya. Perenggan yang pertama isi pendahuluan. Perenggan yang kedua isi tersurat. Maka sebelum anda menulis isi tersurat, tulis dulu faktor-faktor berlakunya longgokan sampah
kemudian diikuti dengan isi tersurat. Okey, bagaimana ingin mencari isi tersurat? Isi tersurat, isi yang ada dalam petikan. Ya, berdasarkan kata kunci atau temanya, faktor-faktor berlakunya longgokan sampah. Jadi kat sini, cikgu dah isi tersuratnya, isi yang berwarna kuning. Jadi anda semua boleh tengok ya bagaimana untuk menulis isi tersurat, iaitu tengok yang pertama ya. Okey, faktor-faktor berlakunya longgokan sampah. Yang pertama ialah sikap kebanyakan rakyat Malaysia yang suka membeli makanan mengikut nafsu. Okey, untuk menulis isi tersurat ini anda cuma mencari isi sahaja. Huraian tidak perlu ditulis. Ya. Okey, kita tengok isi yang kedua. Sistem kutipan sampah tidak sempurna. Itu faktor berlakunya longgokan sampah yang kedua. Isi tersurat yang ketiga, orang ramai yang gagal menguruskan sampah mereka dan tidak melupuskannya mengikut cara yang betul. Itu isi yang ketiga. Isi yang keempat, amalan penggunaan pinggan mangkuk dan bungkusan pakai buang seperti polistrina dan beg plastik yang semakin berleluasa. Okey, dengan baik untuk isi ini, anda cuma tulis amalan penggunaan pinggan mangkuk dan bungkusan pakai buang. Sampai kat situ pun dah dapat 2 markah. Jadi anda tak perlu masuk seperti polistrina itu. Sebab itu merupakan contoh. Ya, saya harap anda jelas kat sini. Seterusnya, isi tersurat seterusnya, bahan pembungkusan barangan yang dibuang begitu sahaja. Isi tersurat seterusnya, pihak yang dipertanggungjawab untuk mengutip dan melupuskan sampah tidak menjalankan tugas secara berkesan. Faktor-faktor berlakunya longgokan sampah seterusnya, masyarakat kita yang gemar membeli barangan baharu dan membuang barangan lama. Seterusnya, tempat pengumpulan bahan kita semula yang ada di seluruh negara tidak mencukupi. Dan isi tersurat yang terakhir, sikap masyarakat yang tidak ada kesedaran akan pentingnya menjaga alam sekitar. Okey, dengan baiknya, walaupun isi tersurat ini banyak dalam petikan, tetapi yang perlu anda tulis hanya 6 isi tersurat saja. Kerana markah maksimum untuk isi tersurat sebanyak 12 markah. Jadi jangan tulis lebih daripada 6 kerana nanti efeknya, kesannya jumlah perkataan akan melebihi 120 patah perkataan. Ya, dan isi tersurat ini sebelum anda menulis isi tersurat, ingat dengan baik, tulis dulu kata kunci atau temanya, faktor-faktor berlakunya longgokan sampah, kemudian diikuti isi tersurat. Dan untuk menulis isi tersurat yang seterusnya, anda boleh menggunakan penanda wacana. Okey, cikgu harap jelas ya bagaimana untuk menulis isi tersurat yang ada dalam petikan. Okey, seterusnya kita akan tengok bagaimana menulis isi tersirat. Sebelum anda menulis isi tersirat, maka anda kena tahu dulu tema ataupun kata kunci isi tersirat, iaitu kesan-kesan longgokan sampah. Jadi kalau kita tengok di sini, kesan-kesan longgokan sampah ni umum. Jadi banyak isi yang boleh anda keluarkan. Ya. Dan ingat, isi tersirat ini hanya 2 isi sahaja yang perlu anda tulis. Di mana markah keseluruhannya 4 markah. Ya. Okey, antara isi tersirat yang disenaraikan di sini, okey, yang pertama, pencemaran alam sekitar akan berlaku. Kedua, persekitaran akan menjadi kotor. Ketiga, menimbulkan pencemaran bau. Keempat, pengguna atau masyarakat akan menghirup udara tercemar. Kelima, tempat pembuangan sampah akan menjadi tempat pembiakan nyamuk, lalat dan serangan serangga perosak. Keenam, penyakit berjangkit akan mudah merebak. 7, pemandangan persekitaran akan terjejas.
8. Ekonomi peniaga yang berniaga berhampiran tempat pembuangan sampah akan terjejas. Dan yang keenam, imej negara akan terjejas. Jadi di sini walaupun disenaraikan banyak, dengar dengan baik, hanya 2 isi tersirat saja yang perlu anda tulis. Cikgu ulang sekali lagi, isi tersurat dan isi tersirat diperuntukkan, iaitu isi tersurat 12 markah, kemudian dicampur dengan isi tersirat 4 markah. So, jumlah keseluruhannya menjadi 16 markah. Ya, okey. Sekarang kita tengok bahagian yang terakhir, isi kesimpulan. Sebelum anda menulis isi kesimpulan, untuk isi kesimpulan mesti ada harapan atau cadangan dan kesan harapan atau cadangan. Ya, di sini cikgu dah labelkan nombor 1, 2, 3 dan 4. Okey. Anda boleh tulis perkataan kesimpulannya. Ataupun kalau anda tak nak tulis kesimpulannya pun tidak mengapa. Tulislah perkataan yang sinonim dengan kesimpulannya. Ya. Okey, contohnya akhirnya, intihanya, konklusinya. Okey. Jadi untuk senang cikgu kat sini cikgu bagi contoh kesimpulannya, pihak berkuasa tempatan perlu bekerjasama mengatasi masalah longgokan sampah. Dengar dengan baik, dalam harapan atau cadangan, mesti masukkan balik tajuk dalam arahan soalan tadi, iaitu longgokan sampah. Agar, mesti ada kata hubung sebab untuk menunjukkan kesan harapan atau cadangan. Agar kesejahteraan dan kesihatan masyarakat sentiasa terjamin. Jadi kat sini mesti ada harapan dan cadangan, dan kesan harapan atau cadangan, maka anda layak dapat 2 markah. Okey, jadi cikgu harap anda semua faham bagaimana untuk menulis isi kesimpulan. Ya, cikgu ulang sekali lagi. Dalam isi kesimpulan, anda kena tulis kesimpulannya mesti ada koma, pihak berkuasa tempatan perlu bekerjasama mengatasi masalah longgokan sampah. Maka longgokan sampah ini perlu ditulis semula ya. Agar mesti ada kata hubung, agar kesejahteraan dan kesihatan masyarakat sentiasa terjamin. Kesejahteraan dan kesihatan masyarakat sentiasa terjamin itu menunjukkan kesan harapan ataupun kesan cadangan. Ya, okey. Seterusnya, yang terakhir, cikgu harap anda semua faham bagaimana teknik menjawab soalan rumusan SPM. Dan yang terakhir sekali, pesanan penuh kasih sayang daripada cikgu, janganlah anda terlalu memikirkan letihnya berusaha. Tetapi renungilah dan hayatilah erti sebuah kejayaan. Ya, jadi di sini saja cikgu rasa penerangan cikgu buat hari ini. Sekian, terima kasih. Dan rujukan cikgu sebenarnya cikgu ambil dalam blog SPM. Di situ cikgu dah sertakan rujukan untuk blog. Ya, jadi sekian, terima kasih. Kita akan jumpa di lain masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.